Assalamualaikum and hello, welcome back to my channel. So today's video might be different sebab video ni dia macam I'm going to talk banyak-banyak sampai video ni habis. This video I'm going to share with you guys some tips on how can you score for flat. But I tak for flat sepanjang semester tau. I only got for flat for 2 semesters. Alhamdulillah, it's quite fun to share my journey with you guys. So I feel like macam why not, kan? So let us just give it a try. So to those who don't know me, my name is Faiza, but people call me Pai also. So sometimes I can call myself as Pai. So macam tu lah. Okay, so first session, how to score subject that is full of theories. So here, I dah list kat sini, banyak-banyak sini. I'm going to talk all of this. And then the last part is kita akan going through all the questions yang you guys tanya masa dekat my Instagram. How to score subject that is full of theory. So first kali, what I do, daripada start I buat benda ni daripada I zaman SPM lagi tau. The first one is that you need to fahamkan the context first before you hafal. Okay, you tak boleh hafal bulat-bulat macam tu sahaja without even you understand it, okay? Fahamkan konteks tu dengan you punya ayat sendiri. Okay, kalau you guys tak tahu betul ke tak cara you guys fahamkan tu, ask your friend because that's what I did. You need to put a little bit effort on that sikit. Kalau you hafal buta-buta, you takkan boleh mudah ingat tau. Kalau question dia tu, at the same time, asking about like your opinion sendiri based on apa yang you faham untuk satu topik tu, then you need to come up with your idea sendiri. So, nak tak nak, you need to fahamkan the context first. Am I laju sangat? I rasa macam I cakap laju gila. Namanya okay. Okay, so the second part is you need to do keyword. Okay, keyword pun sangat penting. Untuk siapa yang dapat my notes, kalau korang tengok dekat notes tu, especially law, I punya keyword sangat kelakar sebab I just do it randomly. Keyword yang macam ayam-ayam punya keyword bunyi macam selagi ada bunyi, I buat je. I ulang-ulang banyak kali hafal. So the third part is that what I did is I hafal everything first before I buat note. Dekat sini, macam ada orang basically lah orang akan buat note dulu, okay, baru dia hafalkan. Tapi macam I hafal dulu dekat slide. Basically kalau macam student uni, korang akan tengok slide kan, semua benda memang ada dalam slide. So I akan hafal dulu. I buka slide dekat dalam my iPad macam ni, and then I akan hafal macam tu. Okay, lepas dah habis I hafal everything, baru I start macam tulis note. Kenapa I buat macam tu? Sebab I nak jimat masa. What I mean by that is, bila I tulis note, I bukan tulis note and then referring to the slide again. No, I buat note based on my otak sendiri apa yang I hafal. Okay, tak apa dah, I dah buat semua note macam tu. Lepas tu baru akan refer balik dekat slide. Betul tak apa aku buat ni? Dia punya definition, betul ke definition? Dan I akan check satu-satu macam tu. Jangan paksa diri you guys untuk buat note kalau you guys bukan jenis yang memang suka menulis. Sebab satu benda I buat cara ni sebab I tak suka menulis. That's why I hafalkan dulu everything, baru I buat note. Itu cara lah. Itu cara Faiza hari ni. Okay, next is I recommend you guys untuk hafal time pagi. So kenapa time pagi, which is macam around 4 to 5 AM macam tu you kena hafal? Sebab you punya otak segar masa tu. Your brain function memang super punya lah. I cuba bezakan bila I belajar time malam dengan I belajar time pagi. I rasa memang time pagi lagi I dapat dapat fokus on myself betul-betul on studying. Kalau 2 hours study, memang I boleh fokus 2 hours study macam tu. Basically I tak boleh fokus tau, only 1 hour macam tu. Tapi bila you study time pagi, boleh. Especially memang untuk teori punya subjek, I akan kosongkan my waktu pagi untuk hafal teori punya part sahaja. I jarang lah buat calculation time pagi. I selalu buat calculation time malam. The second reason I choose untuk study pagi sebab I rasa macam I ada perasaan macam ni tau. Okay, time ni aku tahu semua orang tengah tidur, so aku kena maju ke depan. I always jump tu. I think that's it for theory part. Now is let's move to the calculation part. So how to score calculation subjects? First kali, calculation ni you kena hafal formula. Siapa je student, especially untuk semester 1 yang baru nak masuk uni, if korang tak tahu lagi konsep macam uni kat macam mana, lecturer dia akan bagi tahu macam ada certain subject tu sama ada dia ada calculation untuk this batch ataupun tak, macam tu. Dia ada like exam lain
exam untuk batch lain, formula diberikan. Lepas tu untuk batch lain pula, next punya batch formula tak diberikan. So you kena hafal. Kalau you tak hafal formula, you memang tak boleh buat weh. Tak boleh jawab exam tu. Sorry, banyak sangat bulu kucing terbang I tak lap lagi this major. I'm so sorry sebab I was busy working. The paling busy. Tips nak hafal formula, apa yang I buat sama macam konsep I hafal teori tadi. Which is formula tu, I akan, kalau contohlah formula tu ada dalam slide kan, ataupun dalam buku, I akan tengok macam ni, I akan scan all the formula, I hafal macam ni je. Lepas tu, lepas I dah hafal macam tu, baru I akan tulis balik. Konsep dia sama. Okay, I akan tulis balik sebab bila you tulis balik without even referring to any references sekalipun, you akan tingkatkan lagi you punya hafalan dekat situ, and at the same time you dapat jimat masa. Kalau salah sikit satu pun, I akan ulang balik semua. Very discipline lah sebab that's the only way yang you rasa macam you nak maju ke depan, then you need to do something yang effort lebih sikit lah. You need to struggle lah basically. Untuk part calculation, nak tak nak, you kena buat exercise banyak-banyak. Okay, untuk part calculation, dia tak memerlukan you untuk menghafal macam teori, untuk banyak tengok buku, tak. You need to do a lot of practice. Okay, macam I, masa I fin 242, makro dengan micro ekonomi memang I buat banyak gila, penuh je I tunjuk. Okay, so let me show to you. I'm so sorry kalau ada banyak habuk-habuk korang nampak sebab I baru keluarkan file ni dah berapa tahun dah I tak keluarkan. So, ini adalah file. Bagus. Memang aku ada masa nak ambil sekarang. 3 ni adalah Fin 242. Fin 242 ni apa? Dia adalah Fundamentals of Finance. So, finance ni dia to me sangat susah. So, that's why I do a lot of practice. Like, sangat-sangat banyak. Sebab I tak faham, I buat lagi. I rasa Fin 242 yang I buat sangat banyak pasal. I rasa semua pasal I buat untuk Fin 242. Like semua pasal dalam soalan tu semua I buat. Lepas tu kalau dalam soalan pasal tu I tengah buat exercise tu kan, tiba-tiba I macam, oh aku salah sebab part ni, oh patut ikut macam ni. And then I akan write down notes dekat sini. Kalau amount ni I akan write down sini. So that bila I refer balik my practice ni, macam oh topik ni aku kena betulkan part mana macam tu. So Econs also I buat banyak lah. Econs I buat banyak tapi I tak berapa nak stress sebab subjek ni memang I suka. Yang Fin tadi I buat banyak-banyak, and at the same time I always macam stress je tau buat dia. Sebab apa? Sebab I selalu banyak salah. Ni pun I buat juga. Kalau I salah dekat practice tu, I akan tulis note macam ni, so that I akan refer balik. Oh Alhamdulillah. Anyway, I nak share you guys. Ini masa I SEM 3, I dapat 48/50 untuk test Fin. I rasa macam, ya Allah, I penat gila baca case budget sebab I memang put effort banyak gila dekat case budget ni. I tak nangis tau, I tak nangis. Itu ni. I was so happy masa ni, ya Allah. Aku macam, betul case budget aku. Aku macam, kita akan masuk kepada masih lagi dalam part calculation. Next tips adalah korang buat latihan yang dah siap ada jawapan. Sebab itu what I did lah. Okay, I akan tengok soalan-soalan yang ada jawapan. I akan go through on that first, which is macam I akan tengok soalan tu and I akan buat dulu. Lepas tu I tengok jawapan I comparekan dengan jawapan dia. Sebab dia dah siap ada jawapan macam tu. Selalunya dekat slide, your lecturer akan bagi slide, dia akan bagi contoh, right? So bila korang dah belajar and then korang buat sendiri, lepas tu korang tengok sama tak, and then baru you go through pasir. Sebab pasir ni dia macam soalan dia, bentuk soalan dia agak sukar, agak macam tak sama pun macam mana yang your lecturer tunjuk dekat slide. Selalunya dekat slide tu macam benda basic sajalah untuk bagi kefahaman kita terhadap sesuatu benda tu. Lepas tu kalau tak tahu soalan-soalan pasir tu, tanya your lecturer sebab your lecturer ada jawapan tu kan. Sebab it's confidential jawapan tu, so you need to ask your lecturer lah. Again, I say you need to put a little bit effort on that. So next is okay, dekat sini I tulis baru buat pasir sampai muntah. Okay, I told you guys, I memang buat pasir sampai I rasa muak, muntah dah buat pasir. Sampai you ada perasaan yang macam tu, baru you stop.
At the same time, you need to practice soalan yang susah. Don't avoid soalan yang susah. Jangan practice soalan yang senang, yang mudah sahaja. And then tolong jangan expect soalan akan keluar yang mudah je masa final exam. Prepare yourself dengan soalan yang susah, soalan yang unexpected question. Sebab you akan rasa secure tau. Before you masuk exam, you rasa secure. Oh, jenis bentuk soalan macam ni aku dah try buat. Jenis bentuk soalan macam ni pun aku dah go through. So that you tak payah nak takut-takut dah. Okay, so done with calculation part. But my last advice with you guys untuk calculation part is that you memang kena push yourself but don't cross the limit. You get me? Understand what I mean? So, dia macam ni lah. Nak tak nak, you study ni, kadang-kadang kita tak berapa nak. We're not gifted, guys. We're not gifted. So, some of you guys might be gifted, but to those who don't, jangan rasa macam korang tak mampu nak berjaya macam mana orang lain berjaya. Faham tak? Kita tak boleh nak anggap budak gifted tu pun tak belajar. Tak boleh. Sebab dia pun mungkin dia ada belajar juga, cuma kita tak nampak. Faham tak? Okay, and then apa salahnya if we put effort 2 kali ganda daripada dia untuk berjaya at the same level macam dia? Apa salahnya? Like, we gain pahala on that, through that kan. So, just accept, just be grateful lah for what you have. Level mana you punya IQ apa semua, just be grateful on that. Sebab at the same time, I advise myself sendiri sebab I rasa macam I a bit jealous dengan budak gifted juga sebelum ni. But at the same time, I rasa macam why aku nak macam being jealous with them. Sebab, you know, it's a process of learning kan. Tak semua orang tahu, lain-lain tahu semua benda. Tak semua orang laju, faham semua benda. Different people, different ni lah kan. So just, you know, why not we just be grateful for what we have in our life. Okay? Okay, so Alhamdulillah, done with all the tips untuk theory punya part and also calculation punya part. Okay, so next we'll move to the, I nak share my experience untuk tough punya subject. Untuk SEM 1 dan SEM 2, paling tough adalah account to me. Okay, so apa yang I buat, I go through my friend masa online. Alhamdulillah, it's kind of hard masa tu and I nangis banyak kali sebab I tak pernah belajar account. So I have zero knowledge about account masa tu. So I ask my friend banyak kali and dah lah susah, you know, online nak tanya, nak kena snap. Oi, macam ni pula weh. Ni macam ni pula weh. Masa tu memang I, you know, baru-baru lagi, macam budak lagi nak masuk, tiba-tiba belajar all in English masa dekat uni. So you need sometimes to adapt with that lah. Dan Alhamdulillah, I managed to get out, to get through it. Sebab jangan risau siapa yang tak pernah ambil account masa SEM 1, siapa yang tak pernah ambil account masa zaman sekolah. Kalau I boleh buat, takkan you guys tak boleh buat. Okay? Untuk SEM 1 dengan SEM 2, both tu I dapat A, Alhamdulillah. So, you guys definitely memang boleh buat punya. Cumanya korang kena score dekat part assignment. Yang membantu korang sebenarnya. At the same time, bukanlah nak kata test final tu tak membantu ya, tapi fokus juga dekat part assignment. Jangan buat assignment cincai bongkai, ayam-ayam, jangan. Tolong fokus betul-betul, buat research betul-betul. Even you nak tulis authors punya, macam if you ambil statement orang lain pun, letak authors tu punya name. You need to cite orang yang sebut statement tu. Research pun you kena buat. I always go through many articles. You akan macam dapat like strong info tau if you go through many articles macam tu. Pergi dekat Google Scholar sebab I selalunya tengok kat Google Scholar. Okay, untuk SEM 3, to me, makroekonomi dengan fundamentals of finance, SEM 3 agak mencabar to me. Sebab makro ni you tak belajar masa time SPM sekolah dulu. Yang you belajar adalah mikroekonomi. Tapi makro you dah pergi jauh sikit, which is dah pergi agak meluas. So agak mencabar to me. Tapi disebabkan I suka, I minat, I tak rasa susah sebab ada video. My lecturer bagi video, banyak gila video orang mengajar, so that I suka tengok video tu. I belajar from that video lah. So my tips is untuk part calculation juga, you kena tengok like orang lain punya video, lecturer lain punya video dekat YouTube. Go through all the YouTube punya videos lah untuk that particular topic yang you nak tengok tu. Okay, so untuk SEM 4, to me sangat tough adalah business law. Masa I belajar business law tu, I macam tabik gila dekat student law yang memang law, student law, faham tak? Tak boleh imagine macam mana orang yang student law ni dia boleh belajar banyak benda pasal fakta, faham tak? Benda pasal akta semua you belajar tu semua benda-benda fakta kan, benda-benda yang ada dalam buku akta tu sendiri. So can you imagine hafal semua benda tu?
like each of the sections. I mean, ada certain akta yang perlu dihafal, ada certain akta untuk kalau you budak law sendiri yang I tahulah. Ada certain akta tu yang you perlu bawa buku tu, you boleh bawa, you boleh rujuk lah dekat your final exam. Tapi macam kita orang ni business law sahaja. Jadi kita orang tak ada benda yang macam tu. So nak tak nak you need to hafal. So bila I rasa macam aku ni ambil business law sahaja, and then it's benda yang masih lagi benda yang asas. So why not I macam hafal je everything yang memang masuk exam lah. Yang memang my lecturer kata okay, topik ni akan masuk exam, topik ni akan masuk exam. So untuk law, satu topik dia punya anak dia banyak tau. Sections dia sangat banyak. So that's why I feel like macam very tough for me lah masa sem 4. Chapter 1, Law of Contract ni, chapter 1 ni sahaja I hafal 2 jam. Ini yang memang I dah hafal complete, memang 100% I hafal everything. I tak tahu kenapa sampai 2 jam. Okay, lepas tu ada hire purchase and ada agency. Anyways, I ada plan nak jual juga buku ni. Nantilah cakap pasal buku. Semua benda nak cakap sekarang kawan Kak Izzah. I think that's it. And then operation management. The next part is operation management, sangat-sangat tough. To me tough sebab my lecturer dia suka buat test pun, even test pun dia suka buat soalan yang susah-susah sikit. Dia suka buat soalan yang lain daripada yang lain. And then dia admit sendiri dia punya soalan selalu tak dipilih tau masa final exam. Sebab kan lecturer kan akan ada meeting, akan masing-masing buat soalan masing-masing, and then akan terpilih soalan siapa yang akan terpilih untuk masuk dalam final exam. Something like that kot konsep dia. Sebab if I'm not mistaken macam tu lah my lecturer cerita. Lepas tu my lecturer OM tu kata selalu soalan dia memang tidak diterima untuk final exam sebab susah. Memang susah pun susah untuk test tu. Tapi Alhamdulillah, I'm glad that kita orang masih lagi So I macam bersyukur. Terima kasih sir. Sebab operation management ni dia to me lah, teori dengan calculation dia macam seimbang. So nak tak nak you kena master both. Okay, so next let's move to the Q&A session. I sebenarnya quite shocked juga ada orang minta tips untuk MUET. I macam sebab okay, let me reveal here, okay. My MUET punya score is band 4. Okay? And then you ask me for the tips. It's okay. Okay, I will share to you what I did lah basically. Walaupun band 4 tu macam to me, Alhamdulillah, I sangat bersyukur I dapat band 4 sekalipun sebab I tahu my English punya level macam mana dulu zaman sekolah. But I expect lagi tinggi. But Alhamdulillah, dia macam ni to me, MUET ni tak bermakna orang tu kena pandai English baru you rasa macam orang tu pandai English memanglah band MUET dia tinggi. Tak. You boleh dapat band MUET lagi tinggi daripada orang yang pandai English sekalipun kalau you put effort on that. Like I said again, you need to put effort. Kalau you tahu format, you belajar format, you buat practice banyak, you boleh manage to get even more than that lah. So jangan jadi macam I sebab I MUET memang I tak put effort sangat untuk study. Tapi I study, tapi I tak put effort sangat. So Alhamdulillah, tapi masih lagi dapat band 4. Apa yang I buat, masa tu I akan tengok semua sebab kita kan calon MUET persendirian. So kita tak ada seminar, I tak ada join apa-apa bengkel ke apa. I study sendiri. Apa yang I buat, I pergi tengok video dekat YouTube. I akan tengok, I akan jot down all the notes lah. All the tips semua I akan jot down. Lepas tu untuk writing part, kan writing kan sangat susah kan. Tapi to me, reading paling susah. Aku rasa macam Allah ya Tuhanku. Let me share untuk part writing dulu lah. Writing ni I akan baca contoh-contoh essay, contoh-contoh soalan essay yang soalan spot lah, something like that. So bila you baca, you akan get some ideas, okay, untuk particular topic. Untuk part listening, you memang kena buat practice banyak Siapa yang nak ambil MUET, pergi go through Telegram. I memang akan join group Telegram sebab dia bagi banyak contoh practice kat situ. Basically MUET ni minta tips, you go through all the tips sekali lalu je and then terus buat soalan. Sebab you nak tak nak you kena practice benda tu. Okay, practice makes perfect. Okay, macam ni kan. I buat ada MUET pasir paper, group Telegram MUET pasir paper. Dia akan bagi korang contoh-contoh listening ni. Kalau korang dengar, tekan je nanti dia akan bagi jawapan kat situ, korang boleh refer. Macam tu lah. Macam ni kan. Untuk soalan ni, answer semua dia bagi. So korang boleh refer. Untuk part speaking, untuk speaking I selalu bercakap.
untuk certain topik, I tengok dekat tele tu dia akan bagi contoh soalan. Okay, untuk speaking. Bila I tengok contoh soalan tu, and then I buat video, I bercakap. So, I selalu buat dekat kata I dulu masa I belajar MUAT. Okay, I bercakap, I buat video, and then I bercakap lah. Okay, this one topik I bercakap. Lepas tu, I pasang I timer. Timer. So, bila you buka timer sambil you bercakap, you boleh practice. Okay, banyak mana aku kena cakap untuk 1 minit. Macam tu, you boleh tahu tau, you boleh adapt. InsyaAllah, you try banyak kali, you boleh adapt dah dengan masa tu. Trust me, okay? Lepas tu, I akan tengok balik video tu. Macam ni cara aku cakap? Macam tergagap-gagap ke? Banyak ke bunyi macam tu? Sebab masa you bercakap, you takkan perasan benda tu. But then, once you tengok balik video tu, you akan perasan. So, you akan tengok mana part you yang you kena improve. Okay, so buat video, record video of you speaking so that you boleh improve apa yang you patut improve. Okay, so that is for the speaking part. And for reading, I think banyak buat latihan jugalah kot. Sebab macam tu me, reading I paling teruk, paling bawah. Reading I selalu macam, I jarang gila buat buat latihan untuk reading. Sebab I malas nak membaca. So, jangan jadi macam I punya nasihat is go through soalan reading. Buat banyak kali reading tu. Sebab dia very tricky. I told you very tricky. I tak tahulah to me macam reading MUAT ni sangat susah. I tak salahkan soalan. Tapi I yang malas nak belajar. So yeah, I think that's it for MUAT. Okay, next question is, by the way, awak dapat penerapan degree kat mana and course apa? So I dapat penerapan, Alhamdulillah, I dapat business economy. I ambil business economy macam biasa sebab I say that I suka sangat econs, right? And Alhamdulillah, I dapat UiTM Puncak Alam, which is depan rumah I ni, depan. Tapi, I tak sambung penerapan sebab I nak cuba try universiti lain, which is I akan tunggu UPU buka pada bulan 10. Kemasukan bulan 10 if I'm not mistaken. Sekarang dia dah buka dah. And then sekarang ni pun I memang tengah apply UPU lah. I tengah tengok uni mana. It's either UM, UPM, UKM. Let me tell you guys kenapa I tak nak sambung penerapan. I decide untuk pilih universiti lain. First, sebab course yang ditawarkan dekat UiTM is not the pure econs. Dia adalah campuran business and also economy. So, I tak nak benda tu. I nak memang pure econs punya. I dah tengok dah dia punya subjek-subjek yang I akan belajar. Sebab masa you mohon penerapan tu, dia akan bagilah. Okay, I tengok subjek-subjek I belajar ni macam banyak business. I tak berminat with business. So, I nak go further in econ sahaja. Sekarang, I dah decide untuk tak sambung penerapan. I dah decide dah. I dah buat decision yang I nak sambung UPU. So, sementara I tunggu UPU, I kerja lah. Kak Pai, please share your study schedule. Macam mana you manage your time? Okay, I tak ada study schedule yang memang proper study schedule yang memang ada planner macam tu tau. My study schedule is basically I akan bangun time pagi, which is pukul 4. Kalau exam memang I akan bangun pukul 4, 3.50 macam tu I bangun. Sebab pukul 4 tu means I memang 4 tepat tu kira macam I dah duduk dekat meja study, I nak belajar 4 tepat. So basically I akan bangun pukul 3.50. Faham tak? Nak in detail macam tu lah I akan buat. Friend, masa itu a must. Even 10 minutes, it's a must. Okay, malam I takkan study. My study sendiri ni malam I selalu memang me time. I selalu cakap kat my friend, sama ada I me time ataupun I akan buat subject calculation. Kalau untuk nak dekat exam, baru I memang akan guna masa malam I untuk buat subject calculation. I lebih kepada rehat lah. I tak push myself sangat. Dekat I study time petang, apa yang I study dalam kelas tu, balik rumah, adakah I sambung study? Jawapannya tidak. I tak sambung study. Itu adalah sedikit sebanyak benda yang I perlu mengaku. I tak study pun. Nak dekat exam, sebulan sebelum exam, I dah start untuk study. Okay? Macam ada orang, time study week baru dia study kan. During lecture, I tak faham. I selalu macam tak fokus pun. My friend, selalu dia tahu I insurance. Ya Allah, I Alhamdulillah sangat. Insurance I dapat A+. Tapi I macam tak tahu macam mana Pak I boleh dapat A+ tau. Pak I macam tak sangka Pak I dapat A+. Sedangkan sepanjang kelas insurance, Pak I tak pernah fokus. My friend memang tahu lah, I tak pernah fokus gila insurance. I always macam, bila nak habis. Sebab I tak seberapa nak minat sangat subject insurance. And then, to me, insurance is very hard untuk I faham. Sebab dia macam benda baru juga pada I lah. Dia ada term-term dia yang kena faham. Benda yang baru lah, which is benda yang relates to insurance lah. So, I always memang
balik kelas je, adakah I study? Tak. I tak study. Even dalam kelas tak fokus, balik tak study. Macam tu lah I. Tapi I dah start study masa sebulan sebelum exam. I dah start move. I dah start my engine. I dah start macam, okay, aku kena study. Daripada chapter 1, I kena start balik lah, study sendiri. Macam tu. Tapi I ambil masa sebulan awal. I really hope that I menjawab you punya soalan. Next is how you keep focus during study. Macam mana I keep focus? I akan record I study. Kalau korang selalu tengok my Instagram ke ataupun my TikTok, akan ada video I record myself study kan. Okay, itu yang I post saja. Yang I tak post banyak berlambak sebab I tak pakai tudung, I free hair. Sebab that is the only way macam mana I nak keep myself focus during study. Kalau every time I rasa macam I nak main my phone, I akan macam, phone aku kat situ. Macam aku tengah study kat sini, phone aku kat situ. Macam tu. So I takkan ambil my handphone tu. I akan macam, okay, study, sambung study. Banyak gila video. Tapi I dah delete dah lah. Sebab my intention untuk buat video tu hanyalah untuk macam, untuk keep myself focus during study. And then kalau I dah bosan sangat study and I macam, aku ni stop. Apa yang I buat, I takkan terus stop habis tau. I akan tengok video, kalau macam dulu I minat K-pop. Masa tahun 2021 I minat gila K-pop. Apa yang I buat, I tengok video pendek diorang kejap untuk bagi I ada mood balik nak macam me time sekejap. Orang kata me time sekejap. And then baru I sambung balik study. I akan sambung balik study. Okay, ni macam tak ada benda. Congrats Pak I, aku selalu bangga untuk kau dari jauh. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat siapa yang cakap ni. Tapi saya rasa saya tahu siapa yang cakap ni. Thank you so much. Based on cara ditulis lah. But I don't know whether it's true or not. But thank you so much. Please keep update your study journey because it really motivate me to study. Alah, coyek. Thank you so much for supporting me. Make I know nanti degree pilih course apa and why. Tadi I dah cakap I sama degree apa kan, tapi I tak bagi tahu reason kenapa I ambil ekonomi. So another reason instead of I rasa I suka sangat ekonomi, second part is that sebab ekonomi ni lagi banyak I belajar pasal econ. Saya macam it's actually very unique. Sebab apa? Sebab kita sendiri, human punya behaviour, it leads to the changes in economy. So I suka gila ekonomi sebab dia benda yang something new, something yang updated. It will challenge the way you think on something lah. Akan test your critical thinking. And itu benda yang I suka sebab I suka benda yang macam you kena come up with your own with your idea bila you tengok on some situations. Konsep dia macam tu lah. That's why I suka. I found it kind of fun to me. So that's why I suka. Sekarang lah I suka. I tak tahu lah kalau I degree nanti memang I ambil pure econs, I tak tahu lah macam mana. Tapi I wish I suka. Macam mana you hilangkan rasa bosan time study? Sama je. Macam like I say, I akan go through benda yang I suka tengok. Contoh macam suka tengok vlog. So apa yang I buat lepas I dah penat sangat study, I akan tengok vlog. So benda-benda macam tu yang macam me time dulu. Hilangkan dulu rasa bosan itu sekejap. But then you push yourself balik. Faham tak? You jangan you tengok benda tu and you terus rehat. You ambil masa kejap untuk cari balik, find yourself. Lepas tu you sambung balik. You suka study tengah malam or awal pagi? I suka study awal pagi. I tak suka study malam. Like I said, macam video sebelum ni, malam adalah untuk I rehat. Hi, mind to share any tips untuk score STA 104 and Eco 162? Saya baru nak masuk SEM 2. Doakan semoga dipermudahkan segalanya. So, untuk statistik, tips untuk Eco tadi I dah cakap. Untuk statistik, oh my god, I tak ingat masa I belajar statistik SEM 2. Tapi yang I ingat memang I struggle a lot juga untuk statistik, which is subject probability, if I'm not mistaken. I buat practice banyak gila weh. Statistik I told you kena buat banyak gila practice. I ada banyak gila practice I buat dekat dalam my iPad. I akan tulis banyak-banyak. Like, konsep dia sama lah macam yang I bagi tips on how to score calculation punya part. Okay, sebab statistik is a part of the calculation punya subject. So you need to buat macam mana yang I cakap tadi lah. So I hope that it helps you. How to manage with the theory examination, especially semester 4 have so many theories. Yes, banyak sangat teori weh semester 4. Tadi pun I dah cakap kan macam mana nak score theory examination. I think I dah go through that part. Dan I just want to say that ini je, satu je yang I nak ingat ke korang. Untuk part examination specifically, jangan fokus on benda yang korang target sahaja. Faham tak? Siapa yang tanya this question, I really hope that itu membantu lah, itu menjawab soalan you lah. Okay.
Are you with any scholarship that make you feel the academic pressure and the need to study hard? Okay, so I di bawah Derma Siswa B40. Yes, I under Derma Siswa B40, which is I punya diploma dibayar. Alhamdulillah, I tak perlu keluarkan duit I sendiri, tapi tak adalah pressure sangat sebab Derma Siswa ni dia hanya perlukan you untuk capai CGPA 3 ke atas. Macam tu lah, pointer 3 ke atas. InsyaAllah you memang boleh punya. Alhamdulillah, I tak pressure. I tak ada pressure rasa nak kena study hard because I was funded by any other agencies ke apa, tak ada. Okay, next. Kita kena cepat. Okay, kadang tu rasa down sangat walaupun result dah lebih daripada okay. Sebab kawan keliling lebih jauh hebat. Macam mana nak hilangkan rasa ni dan tak jealous dengan kawan sendiri? To be honest, it's killing me. Maaf lari topik. Okay, so to me, kalau you ada rasa jealous dengan your friends punya achievements ke, ataupun you rasa macam you still not good enough ke, kenapa your friend lagi bagus daripada you need to change your mindset that time tu. Okay, you need to change your mindset. Kenapa? Sebab I pernah jadi you, I pernah dekat tempat you, so I faham. So what I did is that I selalu rasa macam, kenapa aku nak kena rasa jealous dengan orang? Sebab the thing is macam, aku tak tahu orang tu put effort macam mana. Macam Pak I selalu rasa macam, okay Pak I, you need to remind yourself that orang tu mungkin dia put effort lebih daripada kita tak tahu. Ataupun Allah memang nak bagi rezeki dekat dia time tu. Mungkin rezeki hidup dia macam ada dari segi part lain, hidup dia macam tak berapa nak ni sangat, tapi then your life macam untuk setempat is okay, macam you bahagia ni. Tapi untuk setempat, untuk orang tu dia tak dapat benda yang you dapat, faham tak? Tapi Allah bagi anugerah kat dia dengan result yang Allah bagi rezeki kat dia untuk dapat result yang bagus daripada you, faham tak? Faham tak benda tu? Maksudnya sekarang ni I'm talking about rezeki tau. Rezeki tu tak salah alamat. So don't you worry about that. If you tak dapat sekarang result yang bagus tu, Allah akan bagi rezeki tu next time. I selalu rasa macam ni. Kalau I tak dapat benda yang I nak sekarang, I percaya Allah akan bagi at the right time. Kalau I dapat sekarang, mungkin I akan macam riak, takabur macam tu. So I akan rasa macam malas lah nak study. Aku dah rasa macam aku bagus ni, tak payah nak study. Mungkin I akan fikir benda-benda yang macam tu tak. You need to keep on thinking about benda yang okay, what if kalau aku dapat sekarang, mungkin aku akan macam sombong lah dengan orang. Aku dah tak nak study dah lah sebab aku rasa macam aku dah bagus sangat. So you need to keep on reflect yourself lah. So jangan rasa jealous dengan orang. Just anggap benda tu adalah rezeki dia dan rezeki you. Okay, next question. How you manage your time even you join event DBS, all that. Okay, so macam mana cara I manage? I rasa macam masa tu sentiasa ada je pada I. Sebab diploma ni dia 2 tahun setengah. And then dalam tempoh diploma ni, you tak adalah rasa macam tak, sebab I tak join banyak sangat pun. I cuma join event DBS, kena pergi meeting kan. Macam you kalau ada physical meeting, and then you kena pergi. And then kalau macam meeting time malam lah, basically ada meeting time malam tu, macam mana I buat, you know what, I ada banyak kali je macam I ada meeting club. At the same time, I ada banyak benda nak buat. Ada benda nak study lah. What I did is I buka je meeting tu, at the same time I sambil dengar sambil I study. That's what I did. I dah tak ada cara lain dah. Itu yang I buat. Itu kalau dah tak boleh buat apalah, sebab dia memang terclash kan, tak boleh nak buat apa. But normally kalau macam I ada meeting time malam, kalau I ada meeting club ke apa, sebab meeting club dia akan bagi tahu awal. Okay, so kalau ada meeting club, basically lah bagi tahu awal kan, sehari sebelum ke macam tu ke, awalnya juga kan. So I akan terus plan aktiviti I yang lain. Okay, so kalau aktiviti I yang ni, I plan nak buat time malam. Contohlah I nak belajar calculation time malam, tiba-tiba ada meeting pula. So I akan tukar calculation tu dekat hari yang lain ataupun hari yang sama tapi pada waktu yang lain. At the same time, I akan tetap buat juga calculation tu, faham tak? I akan pastikan I buat juga. Bila I dah plan satu benda tu, I akan pastikan I kena buat. So itulah basically cara I manage my time. I akan kalau macam aktiviti yang you dah plan you nak buat tu, you tetap kena buat juga, but it's just that you replace the time. Tu je. Tips for hafal because I'm someone who interested for calculation. Okay, itu I dah bagi tahu awal tadi. Is it iPad really helps you in your study? Because I want to buy that but worry it's not worth it. Okay, I told you iPad really bagus punya. I selalu gurau-gurau dengan my friend lah. I memang budak-budak iPad weh. Semua benda I ada dalam ni. Like my notes, my I belajar buat exercise pasir, semua dalam my iPad. So anytime everywhere I go, I kena bring my iPad. Macam tu. iPad memang
sangat-sangat berbaloi if you nak beli, if you student, and then if you memang jenis suka buat nota atas iPad, then you patut beli. Ada student yang dia tak guna sangat iPad sebab dia lebih suka buat tulis pakai pen tau. Pakai pen lah kan. Tapi I kalau pakai pen fizikal macam ni, I jadi sakit tangan. I sakit, so I tak suka. That's why I suka buat pakai note, pakai iPad. Digital je macam tu. It's worth it. Don't you worry. Sebab you ada file apa semua you boleh send kat situ. You boleh tengok go through all the files, and then you boleh split ni kan. You nak tengok ni. At the same time you nak tengok Google juga. Contoh you boleh split and then tengok Google. You boleh split. So bila you buat nota, you tengok something ke you nak refer, split macam tu. Senang, mudah. Okay. How akak bahagikan masa for study and buat assignment if kelas pack. Basically macam I cakap macam tadi lah. Kalau I dah memang plan masa tu, I akan tanya dengan my friend lah. Okay, korang okay tak kalau kita buat ini kita buat apa, contohlah kalau assignment tu adalah assignment video, role play, kena berlakon ke apa, kita kena sediakan skrip dulu kan before kita record the video. So before nak siapkan skrip tu, I akan tanya, okay tak kalau kita buat skrip ni time malam ni ke, kita kena siapkan sekarang ni sebab nanti esok kita ada kelas film lagi, kelas tu lagi, macam tu. Kita akan plan everything. Kita akan plan. So basically masa sebenarnya sentiasa ada. You kena curi celuk masuk macam tu je. You kena paksa diri you dengan you punya friend, okay kita kena buat ni. Tapi janganlah paksa macam, faham tak? Jangan rasa macam benda tu burden. Like I said, jangan rasa belajar ni adalah satu bebanan. Anggap dia adalah satu benda yang menyeronokkan you, faham tak? You buat bersama-sama dengan your friend. You go through sama-sama. Okay, nak reach your goals. Masa-masa ada goals masuk uni, right? So ajak kawan tu. Okay. Oh wait, dah habis. Okay, that's it. I think that's the end of my today's video. Sebab dah banyak sangat I rasa macam mampu 1 jam lebih, 2 jam ke video ni, I tak tahulah. Tapi I really hope you guys enjoy my video, and I really hope all the tips that I give to you guys membantu sedikit sebanyak bantu korang lah untuk your study journey ke apa. And again, I still have lots to improve. I belum lagi consider as student yang memang dah at the top. No, I'm still learning and I'm still see myself as work in the progress. So I really hope you guys macam share anything you guys rasa macam I need to improve ke, atau you rasa macam it's better for you to share your punya tips ke. You can comment down below nanti, okay? So thank you so much for watching my video daripada awal sampai akhir. If you guys tengok separuh je pun tak apa, but I really hope you guys tengok awal sampai akhir lah, cause I really put so much effort to make this video happen. Macam tu. If you guys have any questions to ask regarding education ke, just go start my DM. Sebab ada juga orang tanya pasal live, yang I boleh bantu, I akan bantu. Okay, that's the end of my diploma journey. Alhamdulillah. I will share you guys, this is my result. And Alhamdulillah, my result apa yang I minta daripada sen 1 sampai sen 5 I dapat. Alhamdulillah, I dapat 4 flag juga. I dapat merasa 4 flag. I dapat merasa anugerah Naib Chancellor. I daripada student average. Korang pun sama-sama boleh buat juga. Kalau I boleh buat, kenapa korang tak boleh buat? Masa PT3, I dapat 1A, 4B, 2C, 2D, 1 fail. And the fail is math. I memang tak pandai math, I lembab math, tapi during the progress I memang belajar. Also at the same time, I tak berapa nak master sangat English, but I try my best tengok video. Walaupun I jenis tak suka tengok movie ke apa, but I try my best to find other alternative, which is I like to watch vlog. So itu adalah salah satu cara I macam mana I nak improve myself in terms of speaking part lah. So find yourself things yang you rasa you boleh go on. Jangan you rasa macam you tengok tips orang ni, you dah go through macam mana yang dia suruh tapi you tak boleh buat. Jangan you keep on mengalah, faham tak? Cuba untuk find other alternative yang you rasa macam you boleh go, you suit that way. Okay? I wish you guys all the best untuk siapa yang masih lagi student, yang masih lagi nak belajar. I think that's it from me. Thank you so much for watching. Bye everyone.